Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Sore ni 7 bulan 3 2024. Macam biasa kelihatan ekonomi yang terdapat pada hari ini. So boleh fokuslah di pasaran di Eropah dan juga US pada bulan malam nanti. Okay, so untuk gold dan juga kadar faedah bond jangka masa 10 tahun. So ini adalah salah satu kaedah dinamakan intermarket analysis di mana kita akan melihat daripada satu sudut pasaran yang lain dan kita kaitkan dengan sudut pasaran yang lain. Sebagai contohnya untuk trade komoditi emas, kita haruslah melihat kadar faedah bond jangka masa 10 tahun. Okay, so apa yang berlaku buat masa kini, gold melonjak ke paras tertinggi disebabkan oleh kejatuhan nilai kadar faedah bond jangka masa 10 tahun. So jangan confuse di antara bond dan juga kadar faedah interest rate. Okay, jadi bond ada dua jenis ataupun dinamakan sebagai salah satunya face value, okay, ataupun kenaikan harga berdasarkan capital gain, dan lagi satu ianya juga boleh memberikan kita return berdasarkan yield. Okay, so kalau you nampak US10Y bermaksud dia memberikan return kepada pelabur dalam bentuk yield, dan kadar faedah bond jangka masa 10 tahun, okay, dia bergerak tidak selari di antara face value dan juga yield. So kalau kadar faedah bond jangka masa 10 tahun melonjak naik, bermaksud harga bond akan jatuh. Dia move vice versa. Okay, so apa yang berlaku buat masa kini, kalau kita lihat kadar faedah bond jangka masa 10 tahun didagangkan rendah, bermaksud ada potensi untuk komoditi emas didagangkan secara positif. Kerana apa? Kerana yang pertama, emas adalah non-yielding asset, aset yang tidak memberikan sebarang bentuk pulangan daripada segi kadar faedah. Okey, jadi apa yang berlaku adalah apabila aset-aset sebagai contohnya bond ataupun aset-aset fixed income yang memberikan return daripada segi kadar faedah ini, nilainya jatuh, sudah pastilah akan menyebabkan pelabur beralih kepada aset-aset seperti komoditi emas ini kerana ianya dianggap murah untuk dimiliki. Okey, jadi apa yang berlaku? Terdapatnya kenaikan di dalam paras harga komoditi emas buat masa kini. Okey, now second, tetapi menurut Fed Powell, penurunan kadar faedah adalah tidak wajar buat masa kini dan mungkin akan menyebabkan kekalahan di dalam melawan kadar inflasi yang tinggi. Jadi itu sebab saya bagi tahu, walaupun kalau kita lihat kadar inflasi di Amerika Syarikat sekitar 2.64% pada ketika ini dan hampir mencapai target daripada Fed lah, iaitu sebanyak 2%. Tetapi apa yang berlaku sekiranya Federal Reserve menurunkan kadar faedah dalam skala yang cepat, ianya akan menyebabkan lonjakan semula di dalam aktiviti ekonomi. Jadi apabila ekonomi berkembang semula, sudah pastilah akan menyebabkan kadar inflasi akan melonjak semula naik. Jadi sekiranya Fed menyatakan yang mereka menurunkan kadar faedah ini adalah tidak wajar, saya amat setujulah sekiranya pada bulan Mac ini mereka tidak menurunkan kadar faedah. Dan mungkin kenaikan gold pada ketika ini hanyalah based on sentiment ataupun based on human psychology semata-mata. Okay, so apa yang berlaku sekiranya Fed memutuskan pada bulan 3 ini mereka tidak menurunkan kadar faedah atas sebab-sebab yang saya tulis di dalam slide saya ini, kemungkinan besar akan menyebabkan kejatuhan nilai semula di dalam paras harga komoditi. Dan Fodos yang tanya adakah komoditi ini boleh melonjak naik lagi ataupun tidak, jawapannya yes and no, based on sentimen dan juga fundamental yang keluar nanti. Okay, bagi pendapat saya, it is very high risk to trade in commodity asset, for example gold right now, because there is no past history. So apa yang berlaku adalah untuk anda sebagai seorang trader, sekarang ni harga dah mencapai paras harga yang tertinggi. Apa yang kita boleh buat adalah kita menunggu sehingga paras harga membuat pembalikan arah ataupun reversal. So sekarang ini tiada tanda-tanda lagi untuk komoditi emas melakukan kejatuhan di dalam paras harga tersebut. Jadi apa yang berlaku, saya akan menunggu keputusan daripada Fed. Sekiranya Fed tidak menurunkan kadar faedah, ada chances untuk gold didagangkan rendah semula. Kerana kadar faedah yang tinggi sudah pastilah akan memberi kesan kepada komoditi emas dan seterusnya.
apabila kadar faedah yang tinggi berlaku, okey, pelabur-pelabur ini akan shift aset mereka kepada aset yang memberikan pulangan yang lebih tinggi. Sebagai contohnya di dalam, maksud saya, aset-aset yang memberikan fixed income return, return yang fix, okey, berbanding daripada aset-aset yang tidak memberikan pulangan. Sebagai contohnya di dalam komoditi emas. Jadi disebabkan oleh itu, kemungkinan besar akan ada inflow semula di dalam mata wang US dollar dan seterusnya akan menyebabkan pelabur lebih cenderung untuk memasuki ke dalam aset equity kerana ianya memberikan pulangan yang lebih tinggi berbanding daripada komoditi emas yang agak volatile pada ketika ini dan juga agak mahal. Jadi, apa yang berlaku, saya akan tunggu sehingga keputusan daripada Fed di masa yang akan datang. Now, yang poin yang ketiga adalah penurunan kadar faedah boleh menyebabkan pengukuhan nilai pasaran komoditi. Okay? So, itu adalah poin yang ketiga di mana sekiranya Fed menurunkan kadar faedah, sudah pastilah akan melonjakkan nilai kadar komoditi emas. Okay? Tetapi sekiranya sebaliknya, sekiranya Fed tidak menurunkan kadar faedah, sudah pastilah kadar faedah masih lagi kekal pada paras 5.5%, ianya akan memberi impak negatif kepada komoditi emas. Buat masa kini, sentimen bullish masih lagi menguasai pasaran dan daripada sudut nasihat saya, pelabur dinasihatkan berjaga-jaga kerana segala perubahan daripada sudut sentimen boleh menjejaskan nilai komoditi tersebut. Okay, so kalau kita lihat dekat dalam chart ini, jangan confuse. Ada banyak line kat dalam ni. Yang pertama yang berwarna gold ini adalah US 10 yield ataupun kadar faedah bond jangka masa 10 tahun. So apa yang berlaku, saya menggunakan konsep intermarket analysis. So buat masa ini kalau anda dapat lihat, okay, pada tempoh hari, kadar faedah bond jangka masa 10 tahun didagangkan berhampiran ataupun sudah pun mencapai 5%. Apabila kadar faedah bond mencapai 5%, ianya memberi impak negatif kepada komoditi emas. Tetapi apa yang berlaku? Dia dah bagi kita hint dah. Okay, dia nak reverse dengan pembentukan apa? Top reversal. Okay. So apa yang berlaku pada ketika ini? Ianya masih lagi didagangkan rendah dan seterusnya sudah pasti akan memberi kesan positif kepada aset komoditi emas. Okay. So, kalau kita lihat dekat sini pada tempoh hari, kejatuhan ini hanyalah bersifat sementara, okay, dan seterusnya pembentukan top reversal daripada US 10 yield juga terbentuk di dalam minor trend ini. So, apa yang kita boleh expect, that gold will be traded to the upside. Dan dengan menggunakan konsep channeling, ianya didagangkan dalam trading ataupun trading range ini. Okay, dan seterusnya dia breakout daripada channeling. Of course, kita akan ikut follow the direction of the breakout. Yang kedua, sekiranya kita menggunakan Ichimoku Kinko Hyong, terdapatnya Tenkan dan juga Kijun Cross. Dan selepas itu, paras harga juga telah pun breakout daripada bearish Kumo Cloud that act as a resistant. Senko Span A dan Senko Span B juga gagal untuk bertindak sebagai paras resistant. Jadi, apa yang kita boleh jangkakan, kenaikan ini akan berlangsung. Tetapi kalau kita lihat daripada sudut apa? Trend angle, very steep. This is a very steep. Okay. So, apa yang kita boleh jangkakan? Akan ada pullback soon. Okay. This is more than, berapa degree ni? This is more than 60 degree. Any trend angle that more than 60 degrees is considered very steep. Based on WD Gun, any price angle that more than 60 degrees is considered very steep and there is a reversal soon. So what we should expect is the price will come back down lower. Okay? So that's why jangan kejar price. Biarlah dia nak naik sekalipun. Tak rugi apa pun. Okay? Ada setengah orang cakap, oh kita tunggu dia pull back dekat lower time frame. Okay. But the momentum is very strong right now. Based on market sentiment pun, sentiment bullish masih menguasai pasaran. Okay. Dan there is no past history. That is very dangerous. So, apa yang kita perlu buat sebagai seorang trader, this is what we call as a waiting game. Tunggulah sampai dia buat confirmation, dia buat top reversal and then dengan adanya sentimen kemungkinan besar keluar berita daripada Fed tidak akan menurunkan kadar faedah, sudah pasti akan memberi impak negatif kepada pasaran komoditi emas nanti. Jadi, tunggu saja. Okay. Now, untuk Bitcoin pula, saya dah explain dah Bitcoin ni. Bitcoin berpotensi untuk melakukan kenaikan seterusnya sekiranya berjaya tutup harga ataupun closing above monthly punya resistance, technical resistance level. Daripada sudut fasa pasaran ataupun market phase menggunakan konsep Dow Theory,
ianya masih lagi kekal dalam fasa trending phase menaik ataupun uptrend, trending phase up, okay, untuk tempoh jangka masa panjang. So based on a monthly chart, kalau kita lihat market ni sebenarnya bergerak dalam apa? Cycle, market cycle. So this is an accumulation phase trending, and then there is a trending phase down, distribution, trending phase down. This is an accumulation phase. The higher series of peaks and trough has been formed, and then the price also has break above the bullish Kumo cloud that act as a support level, okay, and it close above bullish Kumo cloud. So apa yang berlaku? Kita jangkakan akan adanya kenaikan yang berlanjutan, dan buat masa kini kalau kita lihat dia sedang retest paras harga yang tertinggi sebelum ini. Jadi sekiranya pada carta monthly ini dia close above the previous peaks before this, there is a lot of chances that the price will go higher. But of course, kalau anda dapat lihat daripada konsep dan teori ini, kenaikan ini juga agak hyperbolic. Okay. Jadi apa yang kita boleh jangkakan, kemungkinan besar akan ada short term profit taking. Dia akan pull back sebentar sebelum dia melakukan kenaikan yang seterusnya. Market doesn't move in a straight line. Of course, dia akan buat apa? Zigzag. Okay. So perlu ingat, setiap kenaikan akan ada penurunan sementara. Itu adalah chances untuk you buy back at low price and then hold your position for a longer period of time. Alright? Okay, so itu sajalah perkongsian saya untuk hari ini. Sekiranya ada apa-apa soalan, boleh ajukan kepada saya sekarang. Ada soalan? Adik? Realize GBP USD? Okay. Alright, so untuk GBP USD, short term, long term, mid term, which time frame? The daily time frame. Okay, it's okay. Kalau kita buat daripada top down approach, trend apa ni? Trend apa ni guys? Downtrend. Okay, downtrend. Okay, downtrend. Downtrend is still in play. Okay, for monthly. So bermaksud bearish is still in play. Weekly, apa yang dia buat? Let's say, tak payahlah nak tengok sampai belakang sekalipun. We just look at this portion. So apa yang dia buat? Ni apa? Trough. Okay, this is the last trough. And then apa yang dia buat? Bentuk apa ni? Double bottom. Bentuk apa ni? Bottom reversal. Bottom reversal. Okay. So apa yang kita boleh jangkakan on a weekly time frame, there is a slightly change, there is a movement to the upside because this is a last trough. Okay. That has been formed. So apa yang dia buat? A higher series of peaks and trough yang memberikan satu penunjuk di mana weekly time frame sekarang ini dalam keadaan slightly bullish to the upside. Dan kalau kita kaitkan daripada sudut pasaran, GBP dan juga US dollar, pound adalah mata wang berisiko tinggi. US dollar adalah mata wang safe haven. Dan dekat dalam diksi ataupun US dollar index, ada tak mata wang pound? Dekat dalam diksi, ada tak mata wang pound? Ada. Okay, so apa yang kita boleh buat? Comparison. That's why kalau kita menggunakan konsep intermarket analysis, kita dah boleh tahu dah apa yang berlaku kepada pasaran ataupun mata wang yang kita trade itu. Sebagai contohnya, saya nak trade GBP US dollar, Euro US dollar, USD Swedish krona, USD CAD, USD CHF dan USD JPY. Saya tak perlu nak lihat semua chart. Saya boleh analyse satu chart saja, iaitu diksi. Saya dah boleh tahu ke mana arah tuju pasaran berdasarkan satu chart dan saya boleh solve 6 mata wang. Okay, so apa yang berlaku kat sini kalau kita lihat, dia cuma mirroring. Okay, so apa yang kita boleh jangkakan? Untuk tempoh jangka masa panjang, ada tendensi untuk GBP US dollar menaik disebabkan oleh yang pertama. Daripada sudut teknikal dah mengatakan weekly time frame, which is medium term time frame, dia nak naik. Kenapa dia boleh naik? That's why kita kena faham daripada sudut fundamental. Kerana pada tempoh hari, pelabur beranggapan Federal Reserve sudah pun tamat menaikkan kadar faedah pada kadar 5.5%. Jadi, apa yang berlaku? US dollar start to weaken. Apabila US dollar start to weaken, of course, pound will be strengthened against US dollar. Dan daripada sudut diksi pun, dia dah buat apa? Top reversal. Sama juga dekat
dekat GBP US dollar, dia buat apa? Bottom reversal. It's just mirroring. So that's why we need to analyze, bukan saja based on technical, fundamental, and also intermarket analysis, that you need to have the knowledge. Okay, so untuk tempoh jangka masa panjang, apa yang saya boleh bagi tahu, ada tendensi untuk GBP US dollar melonjak ke paras yang positif sehinggalah sentimen ataupun keluarnya berita-berita berkenaan kadar faedah daripada US kemungkinan besar akan dikekalkan ataupun diturunkan. Sekiranya kadar faedah dikekalkan, ada tendensi untuk GBP US dollar turun semula. Tetapi sekiranya diturunkan kadar faedah, sudah pasti akan menyebabkan lonjakan di dalam GBP USD. Jadi buat masa kini, kalau kita lihat daripada sudut teknikal, ianya masih lagi berpotensi untuk melakukan kenaikan ke paras yang lebih positif. Okey? Jelas jawapan saya? Ya, bos. Okey. Alright, Sandeep? Okay, thanks, Adi. Alright. Okey, so ada apa lagi soalan, guys? UJ boleh tak? Aku nampak ada triple top dekat Daily. Pound Yen. So, apa yang kita boleh lihat? Pound Yen, apa dia buat ni? Double top. Macam mana? Ni apa? Double top. Okay, double top. So, daripada sudut chart pattern, daripada human psychology mengatakan ini adalah double top. So, apa yang berlaku? Semua orang start selling. Because trading is based on human psychology. Okay, jadi apa yang berlaku? Terdapatnya kejatuhan nilai di dalam paras harga Pound Yen. Dan lagi satu, kenapa Yen mengukuh? Kenapa Yen boleh mengukuh? Disebabkan oleh sentimen dan berita daripada BOJ yang mengatakan, daripada Takata, mengatakan Yen akan keluar ataupun Bank of Japan akan keluar daripada negative territory monetary policy. Sebelum ini, Jepun mengamalkan negative monetary policy. Jadi, sekiranya Jepun keluar daripada negative monetary policy dan meningkatkan kadar faedahnya, sudah pasti akan menyebabkan pengukuhan di dalam mata wang Yen berbanding daripada pound. Dan lagi satu, apabila kadar faedah daripada US diturunkan, Yen juga akan mengukuh kuat. Kerana apa? Yen amat sensitif dengan kenaikan ataupun penurunan kadar faedah di US. Nampak macam tak dekat mengena. Tetapi apa yang berlaku? Yen amat sensitif dengan interest rate. Okay? So, sekiranya US menurunkan kadar faedah, Yen akan mengukuh kuat. Okay, dan you akan tengok USD JPY itu akan turun, Pound Yen akan turun, Yen akan kukuh untuk long term. Okay? Yen safe haven kan, Di? Yen safe haven kan? Yes, USD adalah safe haven, Pound pun adalah, Yen pun adalah safe haven, CHF pun adalah safe haven. So macam mana kita nak tahu benda tu menguat ataupun tidak berbanding daripada US dollar? Of course kena tengok weightage dan juga memahami daripada sudut sentimen pasaran semasa dan juga fundamental effect kepada currency tersebut. Okay, so kita tak boleh simply trade based on technical. Of course, price action is number one. But what is the reason behind it yang dia nak bergerak? Itu yang kita perlu tahu. Kalau kita as a trader, kita hanya trade based on technical dan you hanya cakap, oh dia sampai sini, dia akan bounce disebabkan oleh dekat sini ada peaks, dekat sini dia close above trough, close above peaks. Okay, that is based on technical. But what is the reason behind it? Nobody knows. Kalau you are purely technical person. Okay, but kalau you ada pengalaman ataupun ada orang panggil ilmu di dalam fundamental dan juga intermarket, dan you be able to explain further what is the reason behind it, kenapa dia boleh bergerak. Sebagai contoh macam ni kan, di chart pattern apa kan, bullish flat kan. Of course ni based on technical, tetapi apa daripada sudut fundamental, kenapa dia boleh bergerak? So kena ada jawapan. So nak jadi trader kena ada jawapan lah. Kalau tak, mulalah merapu-rapu mengajarkan, oh dekat sini ada technical support, dekat sini ada technical resistance, dekat sini ada trend line. Itu je lah yang dia tahu, SNR. Okay, alright guys, so sampai di situ sajalah pengkongsian saya untuk hari ini. Suara pun dah tak ada. Okay, dan semoga kita jumpa lagi pada esok hari dan juga di masa yang akan datang. Assalamualaikum, sekian, terima kasih dan selamat sejahtera. Bye-bye semua.